الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Pada malam ini saya tidak nak baca kitab Faslul Khitab, cuma saya nak ambil satu tajuk, iaitu berkait dengan dosa besar. InsyaAllah minggu lepas ni kita akan sambunglah kitab Faslul Khitab ini. Jadi pada malam ini saya nak ambil satu tajuk yang kecil saja, ringkas, untuk renungan kita bersama. Itu berkaitan dengan minal kabair ini, antara dosa-dosa besar. Kerana berkaitan dengan dosa besar ni, para ulama telah tulis kitab yang khusus menyenaraikan dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan yang disenaraikan sebagai dosa besar. Misalnya kitab ni Imam Zahabi ni Al-Kabair ni, dia senaraikan sampai 70 dosa-dosa besar berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa besar ni agak mudah untuk kita kena pasti. Dan begitu juga kalau nak elak pun mudah juga, sebab dia jelas. Dia ada dosa lagi, tapi ramai juga yang buat dosa besar ni. Jadi hak buat dosa besar tu maknanya yang kira-kiranya tidak cakna lah. Tidak cakna. Kalau nak elak boleh. Kerana dalam usul agama kita lah, kalau kita tengok teks agama, kalau menyebutkan tentang buat amal baik ni, dia bahasa dia tu lain. Dia ada sebut sekadar yang termampu, dia ada sebut gitu. Kalau kita tengok dalam teks agama kita lah, kamu lakukanlah ibadat sekadar yang kamu mampu, mastata'tum. Tapi kalau dalam bab tinggal benda jahat, benda maksiat, benda yang bersifat mungkar ini, tak ada satu nas pun disebut tinggallah benda tu setakat yang kamu mampu, setakat boleh. Tak ada. Cuba kita perhati. Jadi perkara ini dia memberi satu pemahaman bahawa kita ni sebagai seorang individu, bila kita nak buat semua kebaikan yang pernah ditunjuk oleh Nabi, daripada masuk bilik air sampai pada merintah negeri, boleh kata-kata alih kita nak buat semua. Sebab apa? Bukan benda tu di luar kemampuan kita, maknanya bila bukan bermakna manusia tak mampu buat. Kita nak buat semua tu tak. Sebab hidup kita ni sebagai seorang manusia, dia tidak menyentuh semua aspek kehidupan kita. Misalnya kita kata kalau pemimpin, banyaklah dia boleh buat amalan-amalan yang bersifat kepimpinan itu, tapi banyak dia tak boleh nak buat. Nak jumpa kita pun payah. Kadang-kadang setengah tu kalau ajak makan, sedangkan ajak makan ni wajib. Kalau orang ajak kena pergi tu, kalau tak ada alasan lah. Tapi boleh je. Dalam hadis suruh buat benda-benda yang menyakiti di jalan, tak mungkin nak cara tu. Waktu gear kita, gear kita tak tidak pemimpin, maknanya nak buat semua tu tak boleh. Dalam bab kebaikan ni, kita buat apa yang kita hadapi. Kita ni dalam tahap mana? Kalau seorang guru, hidup dia, skop hidup dia macam mana? Dia buat semua tu ada kebaikan. Itu maksudnya buat hak setakat kamu boleh buat. Jadi hak kamu tak boleh buat tu, Allah Maha tahu lah. Kebaikan tu kamu tak mampu nak buat, ataupun kamu tak boleh buat, Allah Maha tahu. Tetapi hadirat, dia ada salah di amalan manusia, disebut amalan yang bersifat maksiat, yang bersifat mungkar ini, yang bersifat perbuatan yang mazmumah ini. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh aja.
Dia benda jahat ni tak ada. Tak ada lah kali kita nak royak syaratul mudah. Benda ni tak apa, sebab dia pemimpin, dia tak apa buat benda ni. Walaupun benda ni kau kata mungkar tu kita ya misalnya. Tapi oleh kerana dia memimpin, tak apa dia buat benda mungkar. Hak ni sebab dia orang kampung, tak apa dia buat benda-benda mungkar, tak apa benda kampung. Tak ada lagi. Bila kata benda tu benda tak molek, dia tidak semua peringkat dia tak alih. Dia tak alih, dia kena tinggal kan. Dia sifat lagu tu. Apa pemahaman yang kita boleh ambil situ? Makna syariat supaya meninggalkan benda mungkar ini syariat termasuk dalam ma yuta, sesuatu yang manusia boleh buat. Memang kita kena tinggal semua benda mungkar. Kena tinggal semua. Tak ada lah benda Islam ni dia tidak kata bila kata benda ni mungkar tak apa semua orang boleh buat. Tak boleh, kena tinggal semua. Siapa sahaja pun. Misalnya kita kata buka aurat, kita kata mendedahkan aurat. Amalan tu untuk orang Islam tak kira dia peringkat mana. Jadi mana seseorang itu kalau dia mendedahkan aurat, tak kira dia peringkat mana, maka dia terdedah pada dosa. Tak ada berkecuali. Beza dengan kebaikan misalnya kita sebagai rakyat jelata, Allah tak akan soal kita. Sebab saya sebut sebelum ni lah, Allah tak akan bebankan kita dengan kita tidak apa yang kita tidak mampu. Misalnya nak memikir cahaya negara, Allah tak tanya, kita tahu dah, kita tahu al-sahkan negara, rumah kita pun calamban. Rumah kita pun minta tolong orang. Kita pun buntu nak menyelesaikan masalah kita. Allah tak tanya tu. Tu. Misalnya kita kata, enggak boleh kita kata nak fikir bagaimana nak beri pekerjaan kepada rakyat. Itu pemimpin. Wajib bagi kita ke? Tapi kalau benda mungkar, misalnya kita kata aurat, semua kena tutup aurat. Daripada bawah sampai ke atas, rapat kena tutup aurat. Itu tak. Sebab itu benda suruhan, kalau tak buat dia jadi mungkar. Mana mendedah ke aurat tu benda mungkar. Benda mungkar ni semua bila kata orang Islam dia kena tinggal. Begitulah. Contoh-contoh lah, minum arak kau, nak mencuri kau, tak boleh lah. Semua mereka tadi. Bahkan budak kecil pun kita kena latih dah supaya jangan bercakap bohong. Itu beza benda ma'ruf dengan benda mungkar dari sudut syariat. Jadi kita kena faham tu. Secara umumnya begitu. Yang kedua, sebelum kita pergi pada tabiknya, untuk beri satu gambaran lebih kuat dulu, dia ada selagi dia panggil dosa, dia panggil as-saghair, iaitu dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini dosa yang payah, susah kita nak hindari. Dosa kecil ni misalnya membazir waktu. Dan benda tu tidak mutlak juga. Membazir waktu macam mana? Lagu mana ta'arif membazir waktu? Payah nak beri ta'arif tu. Susah nak beri ta'arif. Kita duduk kedai kopi tak? Kadang-kadang tak boleh nak ta'arif sebagai membuai masa secara begitu membazir, tak boleh. Kena tengok juga. Takut dia duduk kedai tu dia ada maksud. Dengan sebab jadi kedai acak-acak ramai mana orang jadi orang hidup biasa bukan jadi mari masjid. Dia ada maksud tu. Jadi benda ni tak boleh secara mutlak. Tapi kalau duduk kedai duduk buat tak ada maksud sekadar nak habis masa, nak tunggu buka puasa kita tak, misalnya, ataupun tak ada lah maksud dakwah saja. Minum ais cawe kita sampai 3 jam. Tu dosa. Boleh dosa kecil dan boleh jadi dosa besar. Kita bercakap. Saya pernah tanya masa saya belajar dulu, saya masa mengaji hadis, kalau kita main haji lah gitu. Mungkin kita duduk asrama, kan 20 orang duduk asrama, 22 orang. Rumah sewa. Wah kalah dah, nyata je sekali. Lagu mana? Boleh ke duduk main haji? Tu gunung. Boleh lah sepaperua tu. Wah ilah puah. Sepaperua. Ni jangan habis masa kita, tak boleh. Maka jadi sikit masa baca. Terganggu masa muzakarah, tu tak boleh. Ni wah ilah puah apa sepaperua. Gitu ya, tu pun tidak sama. Jangan jadi minat siapa tak boleh tinggal, siapa benda besar lagi siapa tinggal. Wenggeh waktu semaya tak boleh lagi. Tu boleh jadi dosa besar lah. Jadi dosa kecil nak tarif payah kali. Cuma dalam kitab ni dia ada bui garis panduan secara umum. Dia ada bui garis panduan secara umum apa maksud dosa besar. Dosa besar tu ciri dia lagu mana?
Dia sebut juga sini, saya nak sebut secara ringkas juga. Sebab kita pun benda ni hadirat biasa dengar ni. Pertama sekali, antara ciri dosa besar, kalau dosa besar lah, sesuatu yang jelas Allah dan Rasulullah, dasar pada kitab, dasar pada sunnah, dan dasar pada kenyataan-kenyataan daripada ulama-ulama. Kadang-kadang istinbat dia dengan ada dalil, sama ada kias dan sebagainya. Itu mudah. Sebab tu kata dosa besar ni mudah kita nak kenal. Masalah jadi buat juga itu bab lain. Tapi kita boleh kenal pasti kata ni dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, payahkanlah. Kita bercakap, misalnya kita mengajar sebagai contoh. Kita mengajar kadang-kadang bila setengah-setengah orang bila mengajar ketika dia naik meta tu, kadang-kadang dia kecek, dia tak sengaja pun. Tak sengaja, kalau sengaja memang dosa lah. Dia sebut tu menyebab kado, kalau orang-orang yang terasa tu kira rasa kecil dah tu. Tahu tu ya. Duduk rumah, mana kita mengguris perasaan isteri kita misalnya. Boleh jadi setengah-setengah tu dosa besar, setengah-setengah tu dosa kecil, macam-macam lah. Kalau dosa besar lagu mana? Menyakiti dengan sengaja, kata supoh dia, kalau tapa dia, aku dosa besar tu. Tak boleh tu kena minta maaf. Kalau ambil duit isteri tak bayar misalnya, cerai dia atau ambil tak bayar, berkali dah lelaki bayar pinjam duit bini. Berkali lah. Dia tak tahu bini tak minta. Dah lah, kalau atas nama hotel tak ada yang bayar. Cuma kita harap isteri ampun gitu lah. Isteri kata tak apa, tak payah bayar, dia reda. Hati dia tu dia kata Tuhan lah tu. Tapi kok mana hukum sama yang kena. Jadi kalau dosa-dosa kecil, misalnya kita kelik muka masa bini puas, marah kat aku ni, kan hak tu dosa kecil dia. Dosa kecil ni banyak, tapi dosa kecil ni walaupun dia banyak, kadang-kadang banyak yang kita tak sedar, tapi untuk hilang dia tu mudah. Dengan ambil air semaya, dengan isbarul wudu, ambil air semaya dengan cara Nabi. Isbarul wudu ni maknanya air tidak membazir, rata, melebihi ihtiyat, ada unsur ihtiyat. Lepas tu tak bercakap masa ambil air semaya. Lepas ambil air semaya tu mana tu pergi ke tempat semaya tak kecek dah, sehingga banyaklah antara disiplin-disiplin yang perlu kita jaga ketika ambil air semaya nak dapat kelebihan. Dia panggil isbarul wudu. Siapa malaikat doa kebaikan kepada kita, orang yang buat lagi. Puasa Isnin Khamis, pergi Jumaat dan sebagainya. Banyaklah amalan-amalan jika sedekah sebut dalam hadis. Itu antara yang menyebabkan jadi hilang dosa-dosa kecil. Sebab umumnya dosa kecil ni dia tidak melibatkan harta ke. Kalau melibatkan, sebab kalau harta ni tak ada dosa kecil yang menyebabkan jadi hilang harta ke, tak ada. Itu dosa besar. Apa dia? Tipu harta orang itu tidak dosa kecil, bukan barang tak sengaja tu. Mesyuarat 4 kali nak menipu. Tak, misalnya kita kata, dia barang sengaja tu. Dia dosa-dosa kecil ni antara mudahnya orang tu terguris hati, terasa hati kita kecek. Kita tak maksud, kecuali kita maksud kita uting dia. Cuma kita guna bahasa biasa, tu tak boleh. Tu tak boleh. Dalam banyak kenyataan ni ciri dosa besar ni dia panggil, orang panggil al-amru bitarki lah, disebut oleh ulama. Perintah Allah suruh supaya kita tinggal. Misalnya dalam Quran ada sebut dari surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jikalau kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa besar, perbuatan yang dikira dosa besar, iaitu apa-apa yang dilarang kamu melakukannya, maka kita tidak buat dosa besar, dia boleh pahala. Selain daripada boleh pahala, mampu buat dosa besar, tiba-tiba kita tak buat. Kita boleh buat, cuma kita tak boleh buat. Selain daripada boleh pahala, amalan sedemikian dia dikira sebagai mukaffiratidz dzunub. Allah akan hapuskan dosa-dosa. Kami akan hapuskan dosa-dosa kamu, ni dosa kecil, dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat masuk yang sangat mulia, iaitu syurga. Malah kita jaga diri kita supaya tidak buat dosa besar. Kita boleh buat,
kita boleh tinggal semaya, kita boleh ambil harta orang, kita boleh saing ya, dengan kedudukan kita saing ya, kita boleh projek, kita boleh macam-macam, kita boleh buat benda yang tak betul tu, tapi kita tak buat. Dalam keadaan kita boleh buat, maka kita dapat dua kelebihan. Pertamanya boleh pahala, yang keduanya Allah akan hapus dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil ni ada gini, dosa kecil ni oleh kerana dia mudah sangat. Kalau kita tidak buat amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa, dalam hadis Nabi sebut, akhir sekali dosa kita kecil, orang kita kata kecil tu, bila dia bertimbun-timbun, tidak dibuang dosa kecil dengan amalan-amalan tertentu, maka di hari akhirat dia lebih besar daripada dosa besar. Bahkan digambarkan sebesar bukit Uhud dosa seorang itu yang tidak buat amalan-amalan sunat. Memang dia tak bina arak, dia tak zina dalam hadis tersebut. Dia pun heran macam mana besar ilmu. Dah 50 tahun dah buat. Daripada kedai kayu sampai kedai seming jadi buah kedai kopi. Berapa kali putus kedai tu buat lain. Ada macam dia tidak bisa. Banyak mana tu dosa kecil dia buat. Tak banyak lagi dosa kecil lagi, dosa kecil ni banyak. Sangka buruk dosa kecil dia. Sangka buruk. Yang ketiga, kalau kita jumpa ni kaedah ni, kalau kita jumpa dalam mana-mana hadis, dalam ayat Quran tu, Allah akan hapus kesayiat. Itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tak hapus dengan tu. Dosa besar dia ada kaedah khusus untuk kita bertaubat, seperti yang kita semua maklum lah. Kena beringat tu hadiah-hadiah. Jadi kalau ada terbuat dosa besar, ambil harta orang kau, ngopak kau, memburukkan orang, sebut keburukan orang depan orang lain. Misalnya, tu dia tak hilang dengan kita puasa setahun tak hilang dia. Sebab kita tak bayar hutang misalnya, tu tak hilang. Ngatik bekok dari lain tak hilang. Mari masjid tak kelilik, tak ingat kelilik, dia tak kelilik misalnya, tak ada apa itu. Pergi puasa Mekah tak balik bilik hotel, tak apa juga. Pahala tu boleh, cuma tak apa ke dosa. Ambil tanah orang dengan cara tidak sebenar, tak apa ke. Bawa kesai dapat ke dalam kubur 4 hari akhirat, dia tak akan apa. Gitu. Baik, pada malam ni saya nak sebut sah ya. Sebab ni banyak ni 70 dia sebut dalam kitab ni. Nak sebut sah al-kabiratul arba'un, dosa besar yang ke-40, iaitu al-mannan, mengungkit bila buat baik. Ni benda yang kira-kira gini. Syaitan ni dalam kitab ni sebenarnya dia nak ayatnya, antara benda dia nak sebutnya, dosa kecil tu ialah payah. Tapi dosa besar ni pun manusia ada setengah-setengah dosa tu, misalnya mengungkit ni yang payah manusia nak elok. Baik. Satu perkara lagi yang kita kena faham bila kita nak bercakap tentang ni, kita kena ingat, kalau kita ngaji molek, kita baca hadis, belajar molek, ngaji hadis, dengan berpanjangnya hidup kita ngaji hadis, kita akan jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan syaitan ni, sejauh mana seriusnya syaitan, iblis ni ketua dia lah. Yang sebut dalam kitab kata sehingga sana pusat pemerintah iblis ni di tengah laut, dalam hadis sebut kan. Syaitan di situ, dia hantar iblis, dia hantar tentera dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis, syaitan ni pun dia ada sistem dia. Dia sebelum dia hantar, maknanya jeneral-jeneral dia, tentera-tentera dia pergi ganggu manusia tu, dia ambil dulu bayar data seorang ni setahun. Kalau orang ni kuat, dia hantar kuat sikit. Kalau kelas-kelas orang biasa ni, dia hantar biasa set-set tolong-tolong gitu lah. Di atas gitu. Jelas disebut. Jadi syaitan ni kerja ni serius tak serius dia nya. Dia ganggu kita. Kalau dia tak berjaya pun, misalnya sebagai contoh, dia akan ikhtiar dia supaya manusia ni benci kepada sedekah. Misalnya proses sedekah, dia menimbulkan kebimbangan. Sedekah ni takut Allah. Kalau hari ni perlu rejak cari duit, dia membayar kepada kita susah ni cari duit. Dia mari tu main dalam nak kali nak sedekah, dia mari tu khidmat syaitan. Susah orang tu ayah dia kaya, apa tak itu ayah dia, dia mari nak uji ke anak kawan ni, buat darah dia tak cara. Tengok dia guna benda tu untuk menghalang kita sedekah. Padahal kita sedekah pada anak orang kaya pun dia kaya. Buat dia kaya dan buat dia kedekut.
Ramai mana anak tak boleh mengaji kipok kan dia, tapi dah kedekut. Kita bantu anak dia, boleh pahala. Boleh pahala. Tapi syaitan dia buat mari. Dan kita tak sebut orang, cuma alasan dalam jiwa kita. Buat apa dia? Patut tak bui, pakai tak bui kau orang itu, tak bui kau orang. Sebenarnya tak syaitan. Baik. Katakanlah, ni ayat sebab berkait dengan tadi. Katakanlah kita ni kuat. Kita ni ada jiwa yang kuat. Maka kita biarlah. Sebab kita faham oleh agama ni, kita sedekah juga. Kita sedekah juga, biar. Aku nak ambil seorang buat anak akak dalam keadaan orang kita. Kita tahu semua tu. Siapa habis mesti dia ngaji. Berarti apakah syaitan sudah gagal? Tak. Memang digambar dalam hadis syaitan ni, bila dia target supaya orang tu jangan buat benda baik, kalau kawan tu buat, dia ada kesan pada dia, syaitan. Jadi puh dia. Buat dalam hadis, jadi puh. Dia klik jalan, lemah lonlah jalan. Dia cerita lagi ni. Tapi dia kata, aku tak akan tinggal. Ni. Jadi dah kita berjaya sedekah, selepas kita sedekah, syaitan akan ganggu lagi dalam bab yang sama. Dah mu sedekah, dia nak buat pula supaya kamu tak boleh pahala dengan sedekah. Tu syaitan. Ni kita sebut sekarang ni. Apa dia? Al-Mannan. Dia menimbulkan dalam jiwa kita rasa apa dia? Misalnya rasa untuk mengungkit dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang meruntun jiwa lah, Imam Ghazali tu, pengalaman ulama, bila kita sedekah, kita kena hindari sifat rasa orang yang kita beri sedekah tu dia lebih rendah derajat daripada kita. Kena hindari dia. Sebab apa? Bahaya tu dia ada. Misalnya kita bantu dia, memang dia orang miskin, tapi jangan banyak sangat bermain dalam minda kita, dia ni hina, dia ni miskin, jadi kita berasa kita lebih bahaya. Sebab hal tu boleh menyebabkan sedekah kita hilang dengan cara syaitan mudah masuk dari diri kita. Masuk lagu mana? Bila kita sedekah pada orang, kita menganggap orang tu lemah, orang tu hina, orang tu, kita menganggap kita bila kita bagi dia. Mari perasaan, tak sebut mulut. Dan kita bagi memang ikhlas, memang kita boleh pahala. Tapi perasaan itu kalau kita tak buat dengan kata auzubillahi minasyaitonirrajim, dia boleh mari selepas tu dia akan mari satu perasaan. Perasaan apa dia? Perasaan kurang hormat kita kepada dia. Kalau dia jiran kita kan, kadang-kadang kita ikut suruh. Kita suruh dia buat apa-apa. Kita suruh dia basuh kereta, suruh anak, tak suruh dia, suruh anak dia basuh kat kereta wajib ni. Sebab apa? Jadi kita mudah-mudah. Sebab apa? Sebab kita anggap dia tu. Kadang-kadang kita suruh dia buat sesuatu yang dia nak tolak, malu mata kata. Tapi kalau boleh dia tak say, dia pun tak cakap, dia malu tak buat. Tapi kita suruh. Kita pun rasa tak malu suruh dia buat apa? Menggo aku bantu dia. Perasaan lagi tu bahaya. Sebab tu dalam ayat Quran sebutkan ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu musnahkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan melakukan benda-benda yang menyakiti orang yang kamu sedekah. Sebab itulah ulama kata kalau kita sedekah sesuatu pada kalau boleh jangan minta tolong dengan dia. Takut jadi punuh kita, bukan punuh dia. Sebab sedekah-sedekah ni hati-hati. Dia boleh, bila kata hilang, bila kita mengungkit hak kita sedekah, ni kita sebut sedekah hak buat baik, hak lain, hak dalam bentuk bukan harta tu, supaya misal saya pernah sebut dah sebelum ni, kita bantu masjid, kita beri kapet kau, kita beri aircon kau, ataupun kita duduk di rumah, kita wakaf tanah kita kau misalnya 20 tahun dah kita wakaf. Cuba gambarkan 20 tahun tu pahala sebanyak mana. Tiba-tiba sekali je mari, kita panggil dia pergi rumah kita, panggil makan, kau ikutlah panggil kau agak pergi rumah. Jadi tok bila tu tak, ataupun salah seorang tu email tu, kita berkata Allah sombong. Padahal tak dia sebut tu. Padahal masjid dia takut dulu tu sedekah tu, aku dua wakaf. Habis tak ada 20 tahun tu Tuhan. Siapa semua ulama kata sekali kita mengungkit. Padahal tu email tak gitu, bila ada orang tak gini adalah tahap dia tu. Kalau kita berasa kita sipes sudah. Kita andaikan dia ada sebab. Ni kita ungkit maknanya ungkit depan orang. Maklum kalau kita kecek sore-sore, kita tak kecek ungkit ni dia tidak sah. Tidak tunjuk oleh jamban kita ungkit. Atau berkat nak tidur, tak ada orang saya pun kita duduk. Ungkit tidak gitu. Dia ungkit ni sebenarnya dia depan orang. Mana ni perbuatan mengungkit depan orang. Biar orang tahu.
Situ tu dia ada unsur nak ayat dia baik, dia sedekah. Ungkit dia ada unsur. Apa kesan dia? Hak dia rasa dah pahala 20 tahun tu hilang habis. Tu hadirin semua. Mana kalau dia taubat, dia taubat apa tu kena start semula mula. Tak rugi dia. Ni bab sedekah ni. Dia hilang habis. Allah hapus semula dalam catatan amal dia, buku dia. Ni berat ni. Sebab tu hak ni berat. Sebab itulah dalam Quran cuba perhati kalau kita Quran, ya ayyuhallazina amanu. Mengikut kaedah dalam orang ngaji tafsir, kalau ya ayyuhallazina amanu, ayat depan dia tu merupakan ayat pengajaran. Ulama kata kalau ayat start ya ayyuhallazina amanu, kamu kena perhati nak depan dia. Itu kaedah orang ngaji tafsir. Ya ayyuhallazina amanu, depan dia tu ada unsur-unsur pendidikan, benar penting. Kalau start dengan ya ayyuhallazina, ini ayat seru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu musnahkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan melakukan perkara yang menyakiti orang yang kamu sedekah itu. Kena ingat benar hati-hati. Soalnya ibu bapa begitulah juga. Ibu bapa begitulah juga. Dia tak boleh ukit aja bagi anak dia. Tak boleh. Tetapi ada setengah ulama sebut, kalau ibu bapa sebut tu bukan dengan maksud mengungkit, tapi nak menyedarkan anak dia. Dia panggil at-tazkir bi an-umillah. Tazkir mana kita nak peringat dia dengan nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan tu, ibu bapa jadi sayang kan, itu nikmat Tuhan. Ulama kata kalau hak tu tengok atas maksud ibu bapa tu. Kalau ibu bapa termaksud nak menyedarkan, sebab setengah-setengah orang ni baca ayat Quran, baca hadis ni dia tak pedulilah mana. Kalau daripada ibu bapa guna bahasa ungkit tu, tapi hak tu maksud tazkir. Tazkirah untuk dia biar dia ingat. Mu tak sudah agah dengan aku. Mu aku perang masa besar 2 jari. Benda yang sensitif bagi ibu bapa, anak dia buat baik, orang lain lebih pada buat baik dia. Tu ibu bapa sangat sensitif. Kita sebagai anak kena tahu. Biar kita tak jadi bapa lagi pun. Biar benda tu tak berlaku lagi, kita tahu. Kadang-kadang dia nak, ni ada berlaku lah. Kadang-kadang dia buat baik pada orang lain lebih pada dia layan dia. Sampai ayah dia terasa. Ada berlaku satu kisah, sampai dia nak nikah dia pergi fikir kawan tu. Padahal ayah dia sekarang, ayah dia bawa kira tapi sebab dia malu pada kawan tu, lebih malu pada ayah dia. Bila ayah dia tahu, ayah dia cukup berasa hati. Sampai mak dia kata, kamu buat baik tu berapa kali bahasa berok ni. Bahasa orang kampung orang tua dalam tu. Bunyi lagu tu pun tu. Kadang-kadang seorang anak dia orang mikir, orang lain baik ni, aku sadar bahawa baik aku. Masa kecil tu tak ada orang nak tu. Siapa dia? Bapa tak ada. Jadi hak tu kalau dia bapa sebut gitu atas maksud dia. Kalau maksud dia dengan maksud dia bukan nak mengukit, dia pun tak pernah tulis resip pun dia buat anak baik anak dia. Tak pernah tanda pun hak dia tu bajet atas anak dia. Dia tidak maksud. Hak ni tak apa. Hak tu kita serah pada Allah Taala. Hak tu termasuk at-tazkir bi an-umillah. Kita nak peringat ke orang dengan sebut nikmat Tuhan. Hak tu insya-Allah tidak dikira sebagai mannan itu. Ni hak biasa ni. Panggil kawan ni pergi makan, kemudian kawan ni tak ada sombong. Padahal anak dia mengaji mesti laku duk tanggung. Sodok lagi hati-hati. Barang lagu tu saja. Padahal boleh hasil pahala 10 tahun. Tapi dengan sekali ungkit habis. Kenapa? Sebab benda ni faham mudah nak buat mudah benar tu. Dia menyebabkan hapus habis dosa. Sebab tu dikira sebagai dosa besar. Bahkan bukan sekadar hilang pahala, dosa. Bila kata dosa besar ni ada, setengah-setengah dosa besar tu dia boleh hilang pahala. Dan dalam masa yang sama boleh jadi ada dosa. Ni salah satunya. Sebab tu berat mengungkit ni. Sebab mengungkit, sebab tu dia buat sini. Apa maksud mengungkit ta'rif dia? Kata Wahidi, dia kata wa ayyamunna bima a'ta. Seseorang itu sebut ungkit kebaikan yang dia buat, harta yang dia sedekah, hak dia uri pada orang, dia ungkit. Hak tu orang panggil mannan. Orang yang buat gitu tu makna orang panggil mannan, orang yang mengungkit. Tetapi kata Kalbi, dia kata mengungkit dalam ayat ni dia lebih bersifat sedekah yang khusus, sedekah maliyah dia panggil, sedekah dalam bentuk harta. Kata Syekh Kalbi, seseorang yang melakukan sedekah kerana Allah. Kerana Allah. Mana dia buat sedekah, masa dia sedekah tu memang kerana Allah, maknanya boleh pahala. Dia okey. Kenapa dia sebut sini seorang yang bersedekah kerana Allah?
Dia ukit benda tu, dan dia melakukan azab, sesuatu yang menyakiti. Tak kira lah dia letuk tu. Dia tak jaga bercakap depan orang dia sedekah ke menyebabkan tu terasa hati. Masuk belaka tu. Perkara yang kedua kita kena faham dalam ta'rif ni, mengungkit ni maksudnya misalnya mengungkit dalam kisah sedekah. Sedekah dia tu jadi asal sedekah tu buat tu kerana Allah memang boleh pahala. Dia ungkit lah tu. Hak tu ta'rif ungkit. Kalau hak dia tak, hak dia bui bukan dengan maksud kerana Allah, tak timbul masalah mungkit, muka pahala tu tak ada dah. Sebagai contoh. Seseorang tu dia derma, tapi derma tu dengan maksud nak projek lain lah, kita katakan lah. Ada je manusia lagu tu, dia menampakkan dia buat baik tu kerana nak melobi. Kalau musim-musim pilihan raya kan ramai juga orang guna gitu. Bukan tak ada ramai juga. Buat sesuatu tu kerana nak menarik perhatian orang. Katakanlah nampak zahir tu nampak sedekah lah, tapi tak ikhlas, tak termasuk katakan. Sebab apa? Nak hilang mana? Mu tak boleh pahala ke apa? Dah dia sedekah. Hak ni hak jadi kata hilang ni asalnya molek. Hak molek tu lah. Jadi bila benar molek, sepatutnya kena jaga lah. Sebab hak tu tak kena raya. Kalau kita mati pun kita boleh lagi pahala tu. Misalnya hadirat, kalau seseorang tu wakaf tanah, sedekah tanah buat masjid, mati dalam keadaan tak rosak sedekah dia, sebab dia tak mengungkit, tak gabung, dia mati aja lepur, dia akan dapat pahala. Kalau masjid tu bertahan 200 tahun misalnya, 200 tahun dia boleh pahala. Tapi kalau dia ungkit, lepas tu dia tidak bertaubat, dia tidak betul balik niat dia kena betul balik. Itu syarat ulama semua. Bila rosak dia kena betul balik. Betul balik start semula. Katakanlah dia tak bertaubat, sebab ni dosa besar ni. Bila dosa besar dia kena taubat khusus dengan tiga syarat. Kalau tidak melibatkan harta, tidak melibatkan maruah orang. Gapo dia menyesal, nekat untuk tidak melakukan lagi perbuatan itu, dan dia kena tahu kenapa dia jadi buat tu. 3 perkara dia ni. Dia kena mengelakkan punca tu. Ni 3. Kalau melibatkan harta orang, kena harta. Jadi 4 syarat tu untuk supaya Allah terima taubat. Jadi hak ni kalau dia mati dah keadaan dia tak bertaubat, hak dia sedekah tak boleh pahala kat abuk. Tak kau rugi dia. Ni benda nak ayatnya kerugian yang manusia akan hadapi jika dia tak jaga benda. Dan ini menjadi senjata syaitan untuk merugikan manusia. Tu Nabi nak ayat ni. Syaitan dia akan usaha supaya kita tidak sedekah. Tapi bila kita sedekah, dia akan ganggu lagi kita supaya kita tak boleh pahala dengan sedekah. Inilah tak. Begitu juga dengan semaya. Dalam hadis banyak misalnya dalam kitab Abu Daud ada sebut, memang syaitan dia ikhtiar juga kita supaya kita tak semaya. Tetapi kita ni jadi semaya juga. Bila kita semaya, dia usaha pula. Biarlah ke mana semaya kita tu jadi semaya fiqh saja, bukan semaya secara ruhi. Biar fiqh maknanya semaya tu sekadar lepas hukum wajib je. Pahala tak boleh sikit ambil. Dia ikhtiar aku tu pula. Misalnya dalam kitab Abu Daud kan ada sebut dia mari macam-macam, dia mari kita lepas semaya, dia ganggu kita. Tu ingat kau ni macam-macam lah. Mari proses pelik-pelik. Sebab tu Nabi kata kalau mari kena kata a'udzubillahi minasyaitan. Tu Nabi ajar. Jadi kena beringat ni kena bahagian mungkin ni kena beringat tak semesti sedekah. Ulama kata dalam kitab ni pun dia sebut tak semesti sedekah. Amalan kebaikan yang kita buat pun begitulah juga. Kita tolong orang. Kita beri modal orang tu nego, boleh pahala. Dan dia bayar balik dah duit kita beri dia tu, habis licin, dan dia nego maju. Tiba-tiba selisih kereta dia tak paling. Orang kita ni mudah nak jadi masalah, nak jadi kih. Tak paling kat kawan tu jadi 1,000. Bukan apa dia, kalau tak kepala dia tu. Allah dia kata selisih dengan aku dia tu. Aku kelih belok tu tekuk. Dia tak kelih nak aku misalnya. Kita pun ayat lalu bini kita duduk tepi misalnya. Sombong lah. Padahal dia nego. Dia sebut tu. Tu kat start ayat tu. Hak tu punya dia mengungkit. Padahal PT tu bayar dah modal tu saja je. Ini masalah. Tu rugilah kita. Kalau tidak
Kalau tidak banyak nak pahala kita. Dah pahala semaya lagi, puasa lagi, kita bantu orang ni, kita dah ungkit pula benda-benda lagi. Dalam kitab Bukhari ada disebut satu riwayat, Nabi kata salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbil wal mannan wal munfik sil'atahu bil hilfil kadhib. Nabi kata 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mahu melihat wajah mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan hati-hati mereka, membersihkan mereka daripada dosa-dosa. Allah tak beri syafaat dan sebagainya, dan mereka akan berdepan dengan azab yang sangat pedih. Walahum adzabun alim. Siapa dia tu? Al-musbil, mana orang yang sombong. Anak terjemah musbil ni orang sombong. Asal makna musbil ni salah satu perangai orang Arab jahiliah dak menunjukkan kesombongan. Dia pakai kain labuh. Musbil ni makna pakai kain tu rapat lata. Setengah-setengah dalam riwayat sebut bukan sekadar rapat lata. Orang kaya ni ada orang dia pegang baju dia. Pegang baju dia. Paling tidak dia pakai labuh. Sebab labuh tu dia akan berasa bila labuh tu kan maknanya orang kaya dah lah baju comel lembut sutera, labuh pula. Jadi orang tengok pula orang miskin kat lutut, bawah dekat betih pakai nak tak cukup. Itu nak gambar orang yang sombong. Sebab tu Nabi tak beri. Jadi Nabi bila nak basmi sifat sombong, dan sifat sombong tu kadang-kadang dia menjelma dalam bentuk ucapan. Daripada kecek tak ada nampak kesombongan dia. Hak tu Nabi dalam hadis lagi. Ada kadang-kadang kesombongan itu dengan cara berjalan. Pusing nak bagi kereta kadang-kadang lah. Nampak. Jangan buat lah. Takut orang jadi salah faham. Macam-macam manusia nak tunjuk dia lebih ni. Ada setengah lagu tu. Hadis lain. Hadis ni ada juga. Maknanya orang Arab ni, Arab jahiliah nak tunjuk dia lebih tu dengan pelabuh pakaian dia. Bahkan dia menjadi trend dia. Macam trademark dia lah. Ni popok ni kelak-kelak ni. Dia ada cara dia. Jadi Nabi bila Nabi nak basmi tu, Nabi suruh akak dia sekati. Memang ada. Sehingga bila umat Islam sudah terdidik dengan cara agama, ada sahabat pakai kain labuh, Nabi tak kata gapo. Sebab bukan kaki kain labuh tu tak pakai kain labuh tu tak boleh. Sifat yang dijelmakan dalam bentuk pakai kain labuh. Jadi subuh tu. Ni makna nak mengembalikan identiti Muslim yang sebenar. Kerana saya normal ada cerita saya normal dia pakai kain labuh. Jadi sahabat tengok dia pakai kain labuh. Kajian sahabat lagi report Nabi. Muka saya normal dia backing. Jadi mudah orang nak wakil lalu. Sebab saya normal ni tak boleh tengok. Kalau orang buat salah itu boleh lalu. Jadi orang pun jumpa peluang tu pakai ambil lalu. Saya normal ni banyak dia tengok. Kalau dia tengok siang hari D tu hari D orang tu kerja ada orang tu ngatik sama dia harap tu. Suruh dia pegang nak batu. Kalau mu tak turun aku tekan. Apa yang duk ngatik kurolah ni? Ngatik tengah malam nak pukul 3 tengah orang tidur. Ni masa orang duk kerja kita duk ngatik. Nampak malah tu. Saya normal malu sebab dia pemimpin. Layaklah dia kat saya normal ni memang orang tahu dia ni pemimpin. Kalau tak latih dia pemimpin, orang tahu dia tu pemimpin. Pesen dia tu. Bila royak Nabi kata saya normal tak? Saya normal kata tak. Nabi tahu, Nabi kata tak apa, saya normal tak apa sebab dia bukan sombong. Nabi tahu. Maknanya ulama kita faham bahawa bukan kerana kain labuh tu sebenarnya. Ni kalau kita nak bahas hadis dia bahas dari sudut maqasid syar'iyyah. Bahas dalam konteks maqasid syar'iyyah, tujuan syariat. Bila kita nak buat sifat sombong, biasanya sombong ni manusia tunjuk dalam bentuk macam mana? Peringkat awal kadang-kadang kita kena jangan buat benda tu. Siapa begitu sekali nak buat? Sebab apa? Sebab sombong dijelmakan dalam bentuk kain labuh ni puluhan tahun, beratus tahun jadi amalan. Ingat nak buat 2 hari. Tak boleh kena buat dalam bentuk amalan juga. Jangan pakai kain labuh. Tu dia. Lepas tu kalau satu ketika jadi pakai kain sikap pula jadi lambai sombong, tak boleh pakai kain sikap pula. Macam tu. Tu cara Nabi SAW. Banyak tu hanya bunuh hanyitan dan sebagainya. Semua tu kita bahas dalam konteks maqasid syar'iyyah. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit bila dia sedekah dan kebaikan-kebaikan dia buat, dia ungkit. Bila tak kena dengan angin dia ungkit. Ni juga Allah tak akan tengok dia. Sebab apa?
Sebab apa hati-hati? Sebab perbuatan ini sangat hina. Kenapa dikatakan hina? Dia boleh pahala molek-molek, tiba-tiba dia hancurkan pahala dia. Dia buat pahala dia. Tak hina lagu tu. Kita seolah kita ada duit. Kita tahu dalam sungai ni, dalam keadaan kita akal waras, dalam keadaan kita ni orang agama, dalam keadaan kita ni ngaji, hidup dalam agama puluh tahun, buat kerja lagu tu tak hina. Sebab tu Islam kata benda ni benda tak layak bagi seorang mukmin. Sebab tu kata ya ayyuhallazina amanu, orang mukmin tak layak dengan perbuatan lagu. Hina sangat perbuatan mengungkit ni. Dia boleh menghapuskan amalan kamu. Tu. Dan orang yang jenis jual barang ataupun ikutlah nego lah kita kata, nak melariskan perniagaan jualan dia tu, sanggup bersumpah dengan sumpah palsu. Dalam hadis lain maknanya maksudlah saksi palsu, aku bersumpah dengan palsu. Allah dia kata ni tak ajak accident, kata padahal dia tahu 4 kali dari sini. Kawan tahulah Allah lah kata. Misalnya dia kata dah, tuai dia tamu tahu jauh masjid tak dengar. Dia ayat kamu tak ada accident, parah kata belum. Kata kerak sebelah tukar dah misalnya dah. Sanggup bersumpah hilf. Bil hilfil kadhib. Sumpah dusta. Ni buat. Sebab dia sumpah ni dia bersifat perjanjian sebenarnya sumpah. Itu 3. Hadis yang kedua, panjang dia hurah tu, saya sebut secara ringkas gitulah. Sebab tu dalam syarah ni sebut, dia kata walaupun dalam asal hadis tu kain labuh, tetapi maksud Nabi dia bukan semata-mata kain. Nak ayatnya bagaimana seorang manusia dia menampilkan kemegahan, keangkuhan dia. Nak ayat dia ni orang besar, dia ni orang dia hebat, kadang-kadang dia tampilkan dalam bentuk pakaian dia. Serupa dia ulama kata kalau dia pelabuh lain baju dia, dia pakai baju tu cukup biar orang nampak dia ni orang kaya. Dia maksud tu. Tu tadi. Tu dah besar. Tak kira lah seluar dia ke baju dia, kereta dia ke misalnya. Sengaja dia beli kereta ni. Dia kata kereta kawat. Kata dia kereta ni jangan ni, kalau nak beli spare part kena datang umur sebulan. Tak beli spare part tepi rumah tak boleh. Noyak ni hebat dia. Tapi pakai tak apa, kereta part yang putih lagi. Tak ada je manusia lagu tu. Dia rasa jiwa dia selesa dengan lagu tu. Tak boleh. Sebab auto tu makna dia tu dia ke syaitan. Bukan tak dia pakai kereta besar, tapi cara tu. Nabi nak ajar cara tu. Sebab apa dia ajar? Dalam kitab ni tidak disebut. Kalau tengok dalam lain, orang yang lagu ni sifat dia akan mati sebab sedekah akan datang. Lepas tu dia tak akan sedekah. Orang yang dermawan dia tidak akan mengungkit. Biasa orang mengungkit ni jarang-jarang sekali sedekah. Dia sedekah sekali banyak sekali. Tu. Lepas tu dia tidak sama. Jenis lagi. Baik, hadis yang kedua, Nabi sebut salah satu la yadkhuluna al-jannata al-'aqu liwalidayhi wal mudminul khamr wal mannan, rawahu an-Nasa'i. Nabi kata 3 golongan manusia yang tidak akan masuk syurga. Al-'aqu liwalidayhi, orang yang derhaka kepada orang tua, kepada kedua ibu bapa dia. Kedua ibu bapa ni sama ada salah seorang, aku tak kira lah. Tapi aq manusia derhaka, menyakiti ibu bapa dia, tidak menjaga kemaslahatan ibu bapa dia, termasuk juga. Dan orang yang duduk harap. Mana buat harap, kalau dia tak minum pun, dia duduk kerja di kilai harap, walaupun dia tak minum, tak boleh. Sebab itu haram secara zat. Arak ni haram secara zati. Zat dia haram. Wal mannan, dan orang yang mengungkit kebaikan yang dia buat. Hadis yang ketiga, tak masuk surga ni 2 perkara. Ini saya sebut rekan-rekan. Tak masuk surga ni ulama pensyarah hadis sebut 2. Pertama sekali, tak masuk surga ni maknanya masuk neraka lah. Bila kata tak masuk surga maknanya masuk neraka. Kita kena faham gitu. Jangan kita pergi tak masuk surga, tak apalah asal kita masuk neraka. Dia tak ada di hari akhirat ni 2 ya. Kalau tidak surga, neraka. Bila kata tak akan masuk surga, maknanya neraka tu. Tak ada duk atas batas tengah lilah-lilah. Tak ada. Dia 2 yang pilihan manusia. Surga, neraka. Tak akan masuk surga maknanya neraka. Baik. Tak masuk surga ni maknanya masuk neraka, apa maksudnya?
Dua. Maknanya bila ditimbang di hari akhirat, dosa dia tu lebih banyak. Dosa dia tu lebih banyak bilangannya berbanding kebaikan dia. Itu yang menyebabkan masuk. Enggak, dosa dia tidak hanya saja, banyak lagi dosa lain. Tetapi kenapa tidak akan masuk surga? 3 golongan. Lepas tu Nabi beri perangai 3 ni. Apa maksud di sebalik? Maksudnya ini antara penyumbang besar seorang yang masuk neraka. Yang ketiga, Nabi bermaksud dengan sebut begitu, sebut tidak akan masuk surga, dan sebut 3 perangai ni, 3 perkara ni, neraka pada bapa, bekerja dengan berkait dengan arak tu, dan mengungkit ini perbuatan dosa besar yang bukan sekadar dia mengundang pahala, tetapi dia juga menghapuskan, selain pada dia mengundang, menyebabkan jadi dosa, dia menghilangkan pahala yang ada dah. Mana beratlah. Maka kata dia tak akan masuk surga. Itu akhirnya masuk surga juga bila hilang dosa-dosa. Yang kedua, tak masuk surga ni makna tak masuk surga, dia ada neraka kekal. Lagu mana kekal? Dia anggap benda ni halal. Dia anggap neraka pada bapak ni tak dosa. Dia menganggap bahawa arak ni halal. Dia menganggap bahawa mengumpat ini, iaitu mengungkit ini benda yang tidak diharamkan. Dia menafikan hukum. Seorang semaya, seorang tak semaya, dia tak semaya, tapi dia tidak menafikan hukum. Kalau dia menafikan hukum, memang dia murtad. Bila murtad tak ada tauhid, dia tak boleh masuk surga. Sebab syarat nak masuk surga, dia kena ada tauhid. Dosa sebanyak mana lagi ada tauhid, dia akan boleh masuk surga. Dia tak akan kekal dengan aku. Hak ni tak akan masuk surga ni boleh jadi kekal lah. Boleh jadi kisah ni. Orang kata, tak boleh, dosa haram tu. Belaka berapa? Sampai dia kata haram. Aku anggap tak haram. Setelah orang royak dia kongsi tak benar, ada jenis kerah kepala, kirgi. Manusia kirgi boleh jadi syirik, boleh jadi kafir, boleh jadi murtad dan sebagainya. Ini huraian ulama. Mana siapa pekat tu kadang-kadang manusia tertutup minda dia. Siapa pekat tu kadang-kadang. Ayat terakhir. Ada dalam hadis lain Nabi sebut tidak akan masuk surga orang yang menipu, membuat helah dalam urusan. Dan tidak akan masuk surga juga orang yang bakhil. Dan tidak akan masuk surga juga orang yang mengungkit perbuatan baik yang dia buat. Hadis yang terakhir lagi saya nak sebut sekali, kena beringat lah, supaya kita sentiasa berwaspada terhadap amalan kita ni. Beringat Nabi kata, iyyakum wal manna bil ma'ruf fa innahu yubtilu syukra wa yamhaqul ajra. Nabi kata berwaspadalah, beringatlah terhadap perbuatan mengungkit kebaikan-kebaikan yang dibuat. Tengok ni ma'ruf, mengungkit kebaikan-kebaikan yang dibuat. Kerana apa? Kerana mengungkit kebaikan yang dibuat ni, dia boleh menghilangkan syukur. Dia boleh menyebabkan seorang itu tidak bersyukur pada Allah. Dia mematikan, memusnahkan asyukru. Dan dia boleh menghapuskan pahala yang telah dibuat lama, zaman berzamir buat, jadi hilang pahala. Kena ingatlah tu. Jadi itulah hadirat sebagai peringatan kepada kita pada malam ni, mana janganlah kita mengungkit apa kebaikan yang kita buat. Kalau boleh kebaikan yang kita buat ni kita lupa tu. Jangan tengok teringat kita buat lain. Takut teringat, takut jadi mari penyakit ni. Jangan. Kena gitulah hadirat. Jadi takdir Tuhan ni dah. Kita nak buat baik ni, dia boleh pahala besar kalau buat baik dengan anak beranak. Tak ujian Tuhan. Enggak dengan anak beranak, enggak tengok sombong, enggak boleh tengok okey lah. Tengok tu ujian Tuhan. Sebab dunia ni penuh dengan ujian. Tak paling baik ni kalau nak suka anak beranak. Adik kita, abang kita, sepupu kita, agak dia tu gelawak kita sombong. Agak mudah benar nak ngokit tu. Tengok ujian tu. Tak itulah pahala besar. Itulah dia kena beringat. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dan jaga anak-anak kita, keluarga kita. Jadi kita kena sentiasa berdoa lah supaya benda ni tidak menimpa kita. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.